Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Haji Ibrahim, selaku pengerusi Surau Hamidian, Ashabul Fadilah, Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Surau, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan yang dapat bersama-sama menyelesaikan salat tarawih dan juga salat witir secara berjamaah, dan yang paling penting kita berjaya menyelesaikan bersama dengan imam. Kerana ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Nabi kata, man shalla ma'al imam hatta yansarifa kutiba qiyamul lailah. Barang siapa yang salat tarawih dan juga salat witir bersama dengan imam, sampailah imam tu balik, maknanya imam bagi salam witir tu, kita pun bagi salam bersamaan dengan imam juga, maka kita dikira sebagai menghidupkan malam itu satu malam. Ini di antara perkara yang saya tengok di surau ni, alhamdulillah nampak boleh dikatakan 97%, 98% itu memang semayang dan habis bersama dengan imam. Ada orang yang bila sampai di 8 dia akan berhenti, dia akan balik rumah. Dia tak semayang witir bersama dengan imam, sebab mungkin dia nak semayang witir di rumah dia dan sebagainya. Tak apalah, itu alasan dia, kan. Tapi rugi pasal dia tidak mendapat fadilat apa yang disebutkan oleh Nabi SAW ni. Kan rugilah. Siapa yang semayanglah witir bersama dengan imam. Lepas tu balik nanti dia nak buat solat sunat tahajud apa semua tu, silakan, tanpa mengulangi lagi witir itu. Kan? Yang kadang-kadang kita tidak mengambil fadilah ataupun kelebihan sunnah Nabi SAW. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tajuk pada malam ni kita jumpa bincangkan tadi seperti mana yang disebutkan oleh Ibrahim tadi. Andainya ini Ramadan yang terakhir. Sebenarnya kalau saya tak bagi tazkirah kepada tuan-tuan ni pun, tuan-tuan sudah mendengar tazkirah mula daripada malam pertama sampai ke malam 12 ni. Sebelum daripada kita nak semayang tarawih, imam akan membacakan nama-nama almarhum dan juga almarhumah. Maknanya itu satu peringatan kepada kita. Mungkin esok lusa nama kita pula dibacakan oleh imam. Siapa sangka, tuan-tuan sekalian? Kerana benda ni kita tak tahu. Kita bukan boleh set bila kita nak mati, kita bukan boleh meletakkan tarikh bila kita nak mati. Tapi apa yang penting, kata Nabi SAW, Nabi kata, kafa bil mauti wa'izan, cukuplah dengan kematian itu memberikan peringatan. Jadi kita buat tahlil, boleh katakan tiap-tiap malam kita buat, kita duk sebut nama-nama tu. Apa yang terdetik di hati kita? Mungkin satu hari nama aku pula akan disebut. Kalau dalam bulan Ramadan, alhamdulillah. Pasal apa? Pasal kita pergi dengan penuh barakah, tuan-tuan sekalian. Kerana keberkatan dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Berani amin tak? Macam tak berani amin ya. Kan, kalau boleh pergi Ramadan 5 tahun lagi boleh kau Ustaz, kan. Baik, tuan-tuan, dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi kata, a'mari ummati baina sitin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nabi kata umur umat aku lebih kurang 60 hingga 70 tahun. Nabi kata macam tu. Dan sikit sangat di kalangan orang yang melebihi daripada umur 70 tahun. Apa maksud dia? Maksud dia, Nabi nak abang kat kita 60 sampai 70, itulah dalam lingkungan kita beramal di atas dunia ni. Yang tu, tuan-tuan sekalian, amalan yang kita buat atas dunia ni takat tu je. Kan? Persoalan dia sekarang, adakah 60 ataupun 70 ataupun 80 ataupun 90 berbaloi dengan amalan kita sebelum kita nak bertemu dengan Allah? Itu soalan dia.
Kita umur 70, adakah amalan kita juga 70 tahun? Kita umur 80, adakah amalan kita juga umur 80 tahun? Kita umur 90, adakah amalan kita juga yang kita bawa sebagai bekalan di akhirat berumur amalan kita tu, ataupun tempoh amalan kita tu juga 90 tahun? Sudah pastilah tidak, tuan-tuan sekalian. Ada orang yang baru main surau mungkin umur 40 tahun. Ada orang yang betul-betul semayang tak tinggal mungkin umur 50. Ada orang yang mungkin umur 60. Nak dapat daripada umur 1 tahun, tuan-tuan, tak ada lah. Daripada umur 15 tahun, betul-betul 15 tahun, tuan-tuan, nak cari susah. Bukan tak ada, ada, tapi nak cari susah. Jadi itu di kalangan umur kita. Dan dalam hadis ni juga kita perlu muhasabah, tengok matching tak matching umur kita dengan amalan yang kita buat. Tu kan, sepadan tak sepadan. Dan adakah cukup bekalan? Kalau Allah Ta'ala mengambil nyawa kita lebih kurang 60 sampai 70, bekalan yang kita nak bawa untuk bertemu dengan Allah adakah cukup ataupun tidak? Tuan-tuan, atas dunia ni kita buat macam-macam saving. Kita beli aset macam-macam. Aset rumah sewa lah, aset kereta sewa lah, macam-macam kita beli. Untuk apa, tuan-tuan? Untuk bekalan kita di hari tua. Bila kita dah pencen, korang-korang boleh makan duit pencen sikit, lepas tu ada bekalan kita ni, selamat. Kita macam tu. Tapi kalau kita fikir, adakah kita buat macam tu untuk akhirat kita? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Jum'ah, kan, surah Jum'ah, Tuhan kata apa? Qul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian ini satu benda yang orang ni akan cuba mengelak untuk nak cerita, untuk nak menjadi topik perbincangan. Cerita bab mati ni tak ada siapa mau, tuan-tuan sekalian. Kan, saya pun hari tu main ceramah bab mati hari tu ni. Ada orang yang nak dengar, tak dengar, dia kata bab mati, tapi pergi ceramah tempat lain kot, dia kata. Pergi dengar kuliah lain, cerita bab mati susah. Dan kita pun kadang-kadang kalau kita jumpa kawan kita yang lama tak jumpa, tiba-tiba kita kata, hidup lagi, no? Kita buah ayat tu kat dia. Kan? Dia tak tarik muka 69, dia buah penyepak Jepun mai kat kita. Kan? Apa dia kata ni sampai mulut tak jaga, puaka punya mulut. Puaka dia panggil mulut kita. Pasal apa, tuan-tuan? Pasal tak mau duk sembang ke mati ni, tak mau. Betul tak betul? Kan? Tak mau duk sembang ke mati. Jadi Allah Ta'ala sebut, Tuhan kata apa? Tuhan kata kematian ni satu benda yang kita pasti akan mengelak. Tetapi Tuhan kata, sama ada kamu elak, sama ada kamu bersedia, sama ada kamu sihat, sama ada kamu sakit, fa innahu mulaqikum. Yang kata mati ni dia tak kira macam mana keadaan kita. Kita semayang ke, kita tak semayang ke, kita dah buat apa sekalipun, kalau mati tu datang kematian itu untuk nak ambil kita. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kita akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui tentang alam ghaib dan juga yang nyata. Ghaib dan juga nyata. Tuhan tahu kita ni macam mana, tuan-tuan sekalian. Nisfu Sya'ban hari tu, ingat Nisfu Sya'ban, kita baca apa? Baca Yasin 3 kali. Betul tak? Nanti Tok Imam akan bagi ni. Yang pertama, niat kita bagi iman kita kukuh. Yang kedua, niat kita dilapangkan rezeki untuk kita. Yang ketiga, niat kita bagi panjang umur. Tak mau mati lah tu. Panjang umur, tuan-tuan sekalian. Kan? Kalaulah kita boleh request nak umur banyak mana, tuan? Kalau boleh nak sampai 150 tahun. Tu yang kata nak panjang umur tu. Tapi dia tak tahu 150 tahun dia dengan kata pun sopa ya. Tak boleh buat apa dah. Nak berdiri pun tak boleh, nak merangkak pun tak boleh. Sama, tuan-tuan, tak boleh buat apa dah. Sebab tu Nabi bagi umur 60-70 kira cantik ya. Pasal apa? Pasal Nabi pun umur 63. Minta maaf lah, ada dalam ni mungkin ada lebih 70 lebih. Dia duduk usia saya satu macam ya. Tahu ustaz ni aku umur 80, dia duduk sembang 60-70. Kan? Baik, tuan-tuan, dan satu lagi ayat ni terus Allah Ta'ala kata apa? Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Tuhan akan bentangkan kepada kita,
Tuhan akan bagi satu explain kepada kita. Tuhan akan jelaskan kepada kita apa yang telah kita buat atas dunia dan apa yang akan kita tempuh ketika mana kita bertemu dengan Allah. Tuan-tuan, bila kita duduk depan Tuhan, Tuhan akan habang kat kita satu-satu. Kamu akan bertemu dengan ni, kamu akan bertemu dengan ni. Hari ni tuan-tuan sekalian, kita berada di alam yang ketiga daripada perjalanan kehidupan manusia sampai ke syurga ataupun neraka. Wal'ayazubillahi min dhalik. Saya nak sebut sikit kepada tuan-tuan. Mula sekali alam apa? Alam roh. Kita duduk di alam roh, yang ketika mana semua manusia, semua roh ni akan bertemu dengan Allah. Tuhan kata, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan hamba? Maka kita kata apa? Qalu bala syahidna. Kita kata, memang betul engkaulah Tuhan kami dan kami bersaksi. Itu alam roh. Kemudian kita masuk kepada alam kandungan, duduk dalam perut mak kita. Itu baru alam yang kedua. Selepas itu 9 bulan 10 hari mak kita pun beranak mai dekat kita. Kita keluar mai alam dunia. Ni lah ni. Baru nombor 3. Baru nombor 3. Tuan-tuan tahu tak, lepas daripada alam dunia kita akan menuju ke alam kubur. Yang alam kubur tu kita tak tahu panjang mana. Lepas alam kubur, kita pergi kepada alam kehancuran alam semesta yang disebut sebagai Yaumal Qiyamah. Tu pun kita tak tahu lama mana kita nak duduk di Yaumal Qiyamah. Lepas Yaumal Qiyamah, kita akan pergi kepada hari kebangkitan. Lepas daripada hari kebangkitan, pergi ke padang mahsyar. Lepas daripada padang mahsyar, pergi untuk nak duduk mencari syafaat Nabi. Siapa nak boleh tolong kita? Berapa tahun, berapa puluh tahun. Kemarin hari Jumaat, Tok Imam baca surah Sajdah. Kalau tuan-tuan amati apa yang Tok Imam kita baca, Tok Imam baca apa? Kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun. Kan? Tok Imam dia ingatlah kita belakang duk lena sambil berdiri. Kan tidur tak perasan. Tok Imam baca apa? Tuan-tuan tahu tak, satu hari dunia bersamaan dengan 1000 tahun akhirat. Bayangkan kalaulah berapa lama kita nak berdiri di akhirat tu. Di padang mahsyar tu pun berapa lama kita nak berdiri, nak mencari syafaat yang boleh tolong kita pun berapa lama. Lepas daripada syafaat, kita akan hisab. Kita akan dihisab segala amalan-amalan kita. Dalam surah Al-Qari'ah, surah apa nama, surah Al-Qari'ah, Allah Ta'ala sebut apa? Tuhan kata, faman saqulat mawazinuh, barang siapa yang berat amalan dia, maka beruntung dia. Dan siapa yang ringan, rugi dia. Hisab. Kemudian kita akan dibawa dan juga diberikan catatan amalan daripada Allah. Tuhan nak bagi tangan kanan, Tuhan nak bagi tangan kiri kat kita. Kalau dapat tangan kanan, beruntung. Kalau dapat tangan kiri, celaka. Tu pun perjalanan dia berapa ratus tahun kita nak kena tempuh. Kemudian kita akan tempuh pula mizan, timbangan Allah. Kemudian kita akan pergi kepada telaga haud Nabi SAW. Kemudian kita akan pergi kepada sirat. Selesai daripada kita duk meniti atas jambatan sirat tu, barulah akan membawa kita sama ada syurga ataupun neraka. Tuan-tuan nampak kita duduk di mana? Kita baru duduk di checkpoint nombor 3. Sedangkan ada berapa lagi checkpoint? Sampai berapa belas checkpoint? Maknanya lama kita akan duduk di satu alam yang kita tidak akan balik lagi. Dan alam itu, kata Nabi SAW, tajri bihim a'maluhum, yang boleh membawa bekalan daripada amalan kita. Pasal itulah Allah Ta'ala dikurniakan kepada kita Ramadan ini. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi kata, yatba'ul mayyit thalathah fayarji'u thnani wa yabqa ma'ahu wahid yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi suruh kita perhati, setiap di kalangan kita kalau mati ada 3 benda duk turut pi. 3 benda duk turut hantar kita ke kubur. Nabi kata yang pertama ahli keluarga, kawan-kawan, sahabat handai, jiran tetangga, hang mana kenal apa semua ni, yang tu akan hantar kita ke kubur. Nombor 2 Nabi kata harta benda. Nombor 3 Nabi kata amalan tuan-tuan sekalian. Dan Nabi kata fayarji', akan balik 2 benda. Ahli keluarga balik dan juga harta benda akan balik. Yang tinggal bersama kita amalan kita.
Sebab itulah tuan-tuan, rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita, Tuhan pilih kita untuk hidupkan kita dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Tuan-tuan pernah fikir tak, yang kata bulan Ramadan ni Allah Ta'ala bagi tawaran yang cukup hebat. Macam-macam Tuhan bagi, tuan-tuan sekalian, dekat kita ni. Kalau ikut umur kita yang dekat 60-70 ni, kita tak mampu untuk kita nak buat semuanya. Tak mampu. Tapi Tuhan bagi pasal apa? Pasal kita umat Nabi. Tuhan bagi pasal apa? Pasal Tuhan sayang dekat kita. Tuan-tuan bayangkan, satu amalan yang kita buat digandakan pahala oleh Allah Ta'ala. Kalau kita nak buat satu amalan tu, umur 100 tahun pun belum tentu kita dapat melaksanakan semua. Tapi itulah kelebihan dia. Kita tak nampak yang tu. Kita duk nampak apa? Duk nampak diskaun bulan bintang nak masuk raya ni. Duk nampak yang tu. Kita gila betul lah diskaun bulan bintang. Kata ni 100 sampai 3 leh. Kita duk nampak yang tu. Kita tak nampak ni banyak mana peluang tawaran yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Tuan-tuan bayangkan apa yang Tuhan bagi kat kita. Tuhan bagi dengan gandaan pahala sunat, dijadikan sebagai wajib. Amalan fardu dikira sebagai 70 kali amalan fardu kalau kita buat. Bayangkan satu waktu kita semayang 70 kali pahala Tuhan bagi kat kita, seolah-olah 70. Mana ada orang semayang satu hari 70 kali? Ada tak ada tuan? Tolong angkat tangan tengok. Main nak cium dahi sudah? Tak ada. Kan? Tu yang ada orang waktu subuh itu mula-mula itu dia main semayang tuan-tuan sekalian. Lepas tu 70 hari tak jumpa. Pasal apa dia kata 70 kali kot? Dia kata kalau dia ulang-ulang dia kata jenuh Tuhan nak bayang kat aku. Dia duk fikir macam tu. Oh, kacau. Lepas tu apa lagi tuan-tuan sekalian? Tuan-tuan, pahala baca Quran. Bayangkan ayat Quran, huruf-huruf dalam Al-Quran ada 1 juta lebih. Satu huruf tuan-tuan baca digandakan dengan 10. 1 kali 10 apa tuan sekalian? 10 juta ni. Dengar-dengar tu dia terlopar mulut-mulut. Ya Allah. Kalau ikut kita tak mampu untuk kita nak baca 10 juta, tak mampu. Tapi Allah Ta'ala bagi ganda kat kita. Pahala sedekah tuan-tuan dapat. Pahala zikir, semayang tarawih. Lepas tu pahala selawat. Pahala kita buka puasa. Pahala kita bagi orang untuk nak buka puasa. Ni hak tuan-tuan duk bagi untuk nak iftar jamaah ni. Tuan-tuan ingat Allah Ta'ala tak tengok ke apa yang kita bagi ni? RM10, RM20 kita bagi. Tuan-tuan sekalian, orang duk buka puasa ni, Allah, nak cantik lagi hak buka puasa ni siapa tuan-tuan? Orang yang memang betul-betul beramal dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah. Kan? Kena time kita waktu iftar tu, gilang kita ke, turn kita ke, kita tengok siapa dia di kalangan mereka ni hak buka puasa ni. Allahu Akbar. Tengok budak-budak tahfiz main buka puasa tu, imam lah, tuan-tuan hak soleh-soleh ni duk buka puasa makan. Pasal apa? Pasal kita nak absorb, kita nak vacuum yang kata pahala yang mereka buat tu. Sebab Nabi kata apa? Nabi kata man fattara sa'iman, siapa yang bagi buka puasa kepada orang yang berpuasa, kana ajruhu mithlu ajrih, kan dia akan dapat pahala kawan tu akan main kepada dia. Dalam keadaan pahala dia tidak kurang, tuan-tuan sekalian. Boleh faham tak? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita makan sahur tu pun dikira sebagai pahala besar. Dan kita hidupkan suatu sahur, pahala i'tikaf. Lepas tu kita dapat lagi pahala beramal, pahala kita duk tahan diri, pahala kita tahan mata, jaga hidung, jaga telinga, jaga nafsu, jaga marah, mengumpat, kita jaga iri hati ni, semua perkara kita jaga. Allah Ta'ala bagi pahala dekat kita. Banyak tuan-tuan sekalian. Lepas tu apa lagi? Pahala kelepasan daripada api neraka. Lepas tu apa lagi? Pahala keampunan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Pahala keredaan, rahmat, Lailatul Qadar Tuhan bagi. Tuan-tuan, nak apa lagi waktu tu? Allahu Akbar. Yang penting apa? Selesaikan. Dan benda inilah yang disebut oleh Nabi SAW. Nabi kata orang-orang yang beriman ini, dia melihat yang kata Ramadan, dia duk nampak akhirat. Target dia apa? Target dia akhirat. Pasal apa tu? Dia pulun, dia memanfaatkan Ramadan ni. Pasal apa? Pasal dia nak bawa semua ni sebagai bekalan pergi ke akhirat. Yang akhirat tu tidak ada masa untuk nak U-turn. Akhirat tak ada masa untuk kita nak balik. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Tuan-tuan dah nampak saya dekah ni nak habis dah 2-3 minit lagi. Tahu ustaz ni main dekah ni perasan 2 jam dia balon ni tuan ni. Dah sabar. Sebab dia tengok tuan-tuan duk gelisah satu macam ya kan.
tak payah malam ni dah. Tadi dengan tahlil lepas balon dah apa semua, aku duk target pukul 10.30 ni aku nak boleh makan juga. More dia tadi nampak jam 12.30 dah. Nak habis dah. Kan? Saya pun prepare sikit aja. Tuan-tuan. Dan Nabi kata apa? Nabi kata mamarra bil mu'min syahrun khairul lahu minhu. Bila masuk bulan Ramadan, orang beriman ni cukup bergembira. Pasal apa, tuan-tuan? Pasal kalau mereka mati dalam bulan Ramadan pun, mereka boleh kaut pahala, mereka boleh bawa pahala, bertemu dengan Allah dan pergi ke alam sana yang tidak ada noktah. Pahala banyak kita bawa. Tak bahagia ke sana, tuan-tuan? Ni, nama kita pakai duk naik ni. Ada orang nama naik nak pergi haji. Nak pergi haji. Pergi haji ni 45 hari, 47 hari macam tu aja. Tu pun lebih tanya orang lama yang mesti pergi. Kata, berapa nak kena prepare? Kawan tu kata, alah tak banyak mana. Kata, adalah sikit. Sikit tu berapa? 30,000. 30,000? 30,000 47 hari. Tuan sekalian. Dia kata bukan tabung haji ada bagi makan. Ada, tabung haji ada bagi makan. Cuma masalah dia apa? Masalah ni, haduk mai rumah kita, haduk salam dengan kita ni. Depa salam bagi kat kita tu bukan salam saja. Salam tu nak jubah selai. Yang tu masalah. Tuan-tuan faham tak nak jubah selai apa? Bila balik main dia salam-salam, dia tak ada apa-apa. Kau oleh-oleh daripada sana. Yang tu yang 30,000 tu. Padahal kalau tak beli apa pun, tuan-tuan 3,000 pun tak habis. Tabung haji duk bagi makan apa pakai ni. Kan? Yang tu 30,000. Tu pun kita prepare 30,000 untuk 47 hari. Sedangkan tuan-tuan sekalian, kita nak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, perjalanan yang infinity, yang tidak ada noktah. Sudah pastilah banyak untuk kita nak bawa. Ramadan, satu bulan yang orang beriman dia cukup suka. Kerana apa? Kerana amalan tu sentiasa berjalan dalam meter kehidupan dia. Dan yang ni kita takut, wala bil munafiqin. Dan orang munafik ni apa? Orang yang syahrun syarrul lahum minhu, yang bila mai bulan Ramadan dia serabut perut. Tuan-tuan tahu serabut perut? Orang utara kata apa? Serabut perut ni maksud Allah, dia kata karut betul. Dia kata tadi dia dengar Haji Ibrahim dia sebut, kata kita ni 12 hari. Dia dengar 12 hari. Tak lama dah, 18 hari lagi Ramadan nak berambut. Nak berambut dia kata kat Ramadan. Tuan-tuan, ada macam tu. Kan tentu kita pernah jumpa kawan-kawan kita sebelum bulan Ramadan, dalam 2 minggu, dalam seminggu tu, dia jumpa kita, dia kata minggu depan puasa no, dengan muka-muka tu macam duk tahan sakit perut. Dia kata minggu depan puasa no, dia buat macam tu. Sepatutnya hang bergembira. Tuan-tuan tengok tak TikTok daripada apa? Palestin. Kan Allah, walaupun peluru duk main atas kepala, bila dengar nak masuk Ramadan, Allah bergembira depa, tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Pasal depa duk tunggu apa? Biarlah peluru tu kalau boleh jatuh main dekat depa tu, jatuh tu dalam keadaan di dalam bulan Ramadan, biarlah mereka syahid di dalam bulan Ramadan. Yang tu yang depa nak. Allahu akbar. Baik, last sekali, betul-betul last punya kali ni. Kan? Hadis Nabi SAW, walaupun kita duk dengar macam ni tuan-tuan sekalian, kita duk kata okey ada 18 hari lagi boleh lah kot, kan. Kita duk jadi macam tu. Ingat, Nabi kata apa? Nabi kata dalam sebuah hadis riwayat daripada Imam Ahmad. Ingat Imam Ahmad. Nabi kata man haruma khairaha faqad hurim. Yang ni yang kita risau. Barang siapa yang bila masuk bulan Ramadan dia diharamkan untuk nak buat benda baik. Apa maksud dia tuan-tuan? Dia hilang nikmat nak buat benda baik. Yang ni takut. Orang semayang tarawih, pakai duduk semayang tarawih, dia boleh duduk di tangga rumah dia, duduk baluk rokok daun. Kan orang pakai duduk kelang kabut ni, nak buat apa nama witir, bangun tengah malam, qiyamul lail lepas semua, dia boleh duduk tidur sampai tengah hari. Dia buat tak tahu dengan bulan Ramadan ni. Orang yang macam ni, kata Nabi, adalah orang yang diharamkan kebaikan untuk dia keseluruhannya. Maknanya Ramadan hadir kepada dia tidak menjadi satu bulan yang memberikan manfaat, tambah bulan itu hanya mendatangkan bebanan kepada dia. Orang inilah yang rugi, dan orang inilah yang mendapat doa kecelakaan daripada Jibril alaihi salam. Okey tuan-tuan sekalian, cukup dekat tu. Hak tadi duk jegai mata kat saya, dia jangan duk jegai dah. Kan pasal apa? Saya dah habis dah. InsyaAllah kita bertemu lagi tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.